kenuri, hari ni cuti kok ada kenuri ke, kerana Allah dan Rasul, baru pergi kenuri kita tu ada pahalanya, dikira amalan amal soleh. Kalau pergi, oh ada kenuri, dapat makan free, pergi makan je lah, tak ada nilai pahala dalam perjalanannya dan sebagainya. Pergi kerana Allah dan Rasul, dan untuk kita tambah yang lain, untuk menghubung silaturahim, dia panggil jemput kenduri, nak tunai hajat dia. Masya Allah, banyak pahala yang kita dapat daripada apa yang kita niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang tu Allah akan bayar pahala bergantung apa yang dia niat. Apa yang dia niat. Kalau dia niat pergi nak makannya, oh ada makan ni, nak pergi makan, dapat pahala makannya lah. Kalau ada pahala. Pergi apa? Nak hubung silaturahim kerana Allah dan Rasul. Ikut sunnah Nabi SAW, tunai hajat dia. 4, 5 yang kita niat, semua tu saluran pahala. 5 saluran pahala. Pahala kerana kita niat nak tunai hajat, kerana kita nak kerana Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT di kesempatan kita pada pagi ini sama-sama kita beriktikaf dalam rumah Allah dan mendengar sedikit tentang hadis-hadis berkaitan sirah baginda Nabi SAW, tentang mukjizat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan itu akan menambah kecintaan kita, kerinduan kita, ta'zim, penghormatan kita lebih meningkat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis yang akan kita dengarkan ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innakum ta'udduna al-ayati 'adzaban wa inna kunna na'udduha barakatan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad kunna na'kulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasma'u tasbih at-ta'ami wa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ina'in faja'ala al-ma'u yanba'u min baini asabi'ihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayya 'ala at-tahuri al-mubarak wal barakatu minas sama' hatta tawadda'na kulluna. Ini cerita dalam satu peristiwa. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami sungguhnya menganggap bahawa mukjizat itu, sebahagian daripada kami menganggap mukjizat itu macam satu bentuk azab, sementara kami, dia sendiri dan sahabat-sahabat yang lain, menganggap itu sebagai mukjizat yang berkat di zaman Rasulullah SAW. Ada orang menganggap mukjizat itu sebagai azab sebab mukjizat Nabi membongkarkan benda yang rahsia, benda yang tak tahu, sehingga mukjizat Nabi boleh tahu. Orang yang terkena tu dia kira bentuk azab lah, seperti orang munafik dan seumpamanya. Tapi kami, sahabat-sahabat Nabi yang setia dengan Nabi, anggap mukjizat itu satu keberkatan dalam hidup kami di zaman Nabi SAW. Maka sebab itulah kita suka baca kisah-kisah mukjizat Nabi, kisah yang mendatangkan keberkatan. Tanda keberkatannya, semakin kita ta'zim tadi, penghormatan kita semakin menambah, kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, kita rasa semakin dekat. Jadi itu kata Abdullah bin Abbas, dan kami pernah makan bersama Rasulullah SAW. Sedang makan tu kami mendengar makanan itu yang disentuh oleh tangan Nabi itu sedang bertasbih. Ini kesimpulan banyak cerita ni, kita sebut apa saja yang disentuh oleh Nabi SAW. Sentuhan tangan Nabi, doa Nabi, air yang pernah menyentuh Nabi, peluh Nabi, semua akan menjadi berkat hidup dan menjadi semakin akan menjadi hidup, walaupun bahan tersebut benda yang telah mati, seperti makanan yang dah dimasak, dibakar kalau roti, tapi masih bertasbih bila terkenal tangan Nabi SAW.
Dan kami mendengar tasbih daripada makanan tu. Memang cerita mukjizat ni benda yang tak masuk akal kita sebut, tak logik. Itu jadi mukjizat, benda luar biasa. Tapi benda benar berlaku. Kepada baginda Nabi SAW dibawakan bekas, maka air pun mengalir dari celah jari. Ni dia cerita kesimpulan, bukan dalam satu peristiwa. Pernah kami makan, dengar tasbih. Dalam peristiwa yang lain, pernah kami tengok Nabi tak ada air, nak ambil bekas air ni, Nabi celup sekejap dan saki-baki air yang ada, dan Nabi angkat terus keluar air daripada celahan jari baginda Nabi SAW. Maka air pun mengalir dari celahan jari jemari baginda Nabi SAW, sambil baginda bersabda, marilah, Nabi panggil, mari ambil air ini untuk bersuci, berwudu dengan kesucian yang diberkati ini. Berkat ini berasal dari langit, keberkatan masuk airnya, sampai kami semua dapat berwudu daripada air yang keluar daripada celahan jari Nabi SAW. Semua berwudu. Sebagai riwayat mengatakan peristiwa ini berlaku di Hudaibiyah, walaupun peristiwa yang macam ni ada riwayat lain yang menceritakan di tempat yang berlainan. Jadi mungkin berlaku bukan sekali. Kami, sehingga sahabat-sahabat kalau di Hudaibiyah yang ikut serta bersama Nabi dalam peristiwa Hudaibiyah ada 1,400 sehingga 1,500 orang. Dikatakan semua kami sahabat mampu ambil wudu, tadah air buat minum, kan? Daripada air tadi, bukan satu galen aja dah. Tak berapa liter kita pun tak tahu, kan? Banyaknya yang keluar daripada tangan Nabi SAW, yang kalau pada akal manusia yang keluar tu mungkin darah je lah. Kalau keluar air pun tak air kotor je. Tak. Inilah kata para ulama, air yang paling suci di muka bumi, tingkatan air yang paling mulia, berkat di muka bumi adalah air tangan Nabi. Yang kedua baru air Zam-Zam. Tapi kita yang tinggal air Zam-Zam lah yang pertama sekali. Dan kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, insya-Allah, berkata, aku adalah seorang yang selalu mencari kesempatan untuk menyendiri bersama Nabi SAW. Maksudnya dia suka sangat tengok Nabi pergi ke mana, dia ikut follow. Masuk kebun, dia pun masuk kebun, nak duduk berduaan dengan Rasulullah SAW. Agar aku dapat mendengar dan belajar daripada baginda Nabi SAW. Jadi ini kesungguhan para sahabat untuk dapat ilmu, sesuatu yang direct daripada Nabi SAW, dan mereka minat untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan tertanam dalam jiwa kita orang yang cinta kepada ilmu, untuk mendengar kisah daripada Nabi SAW. Pada satu hari dia kata, aku pergi untuk menemui baginda Nabi SAW. Ternyata baginda dah keluar dari rumah. Aku bertanya kepada pembantu baginda, dan dia memberitahu kepadaku bahawa baginda berada di salah satu rumah baginda yang lain. Maksud rumah dia yang lain, isteri yang lain. Aku pun mendatangi baginda yang sedang duduk, dan tidak ada seorang pun bersama baginda ketika itu. Aku perhatikan sepertinya sedang turun wahyu kepada Nabi. Nabi duduk tenang, pejam, macam keadaan sedang turun wahyu. Aku mengucap salam dan baginda menjawab salamku. Kemudian baginda bertanya, kenapa engkau datang? Aku menjawab, aku datang untuk Allah dan Rasul. Datang kerana Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasul. Maka dalam hal ni kita juga dianjurkan untuk pergi ke mana, gambarkan niat-niat yang mulia. Semua nak pergi ke mana pun, nak datang masjid kerana Allah dan Rasul. Nak pergi kenduri, hari ni cuti, kau ada kenduri ke, kerana Allah dan Rasul. Baru pergi kenduri kita tu ada pahalanya.
dikira amalan amal soleh. Kalau pergi, oh ada kenduri, dapat makan free, pergi makannya lah. Tak ada nilai pahala dalam perjalanannya dan sebagainya. Pergi kerana Allah dan Rasul, dan untuk kita tambah yang lain, untuk menghubung silaturahim, dia panggil jemput kenduri, nak tunai hajat dia. Masya Allah, berapa banyak pahala yang kita dapat daripada apa yang kita niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang tu Allah akan bayar pahala bergantung apa yang dia niat. Apa yang dia niat. Kalau dia niat pergi nak makannya, oh ada makan hari ni, nak pergi makan, dapat pahala makannya lah. Kalau ada pahala. Pergi apa? Nak hubung silaturahim kerana Allah dan Rasul. Ikut sunnah Nabi SAW, tunai hajat dia. 4, 5 yang kita niat, semua tu saluran pahala. 5 saluran pahala. Pahala kerana kita niat nak tunai hajat, kerana kita nak kerana Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Tu nak pergi beli barang, pergi nak beli barang beli barang makan, ikan yang basah, barang basah ni, kerana Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasul. Kerana itu tanggungjawab kita untuk isteri, untuk anak-anak. Isteri nak beli untuk anak-anak, untuk suami, kerana Allah dan Rasul. Nak tunai hajat, untuk menggembirakan mereka yang dapat makan. Masya Allah. Sehingga satu ketika Nabi SAW kata, kalau seorang tu nampak seorang tu hebat, keluar dia bawa barang alat-alat nak pergi kebun, badan sasar, badan kuat, tegak. Sahabat kata alangkah baik kalau dia bawa badan yang tegak macam ni, bawa alat perang, bawa pedang, baju besi, topi besi, perisai yang berat-berat ni, bau bagus. Badan tegap macam ni, bawa alat perang. Nabi tegur sahabat-sahabat. Nabi kata kalau dia keluar dari rumah, walaupun bawa cangkul lah barang nak pergi kebun ni kan, alat pergi kebun, cangkul bakul kalau dia keluar semata-mata dengan niat dia untuk menafkahkan isteri dan anak-anak dia, nak dapat hasil nafkah, dia sedang jihad di jalan Allah. Tu niat dia tu. Niat dia kalau nak nafkah kerana Allah dan Rasul. Kalau dia keluar untuk nafkah mak bapak dia dan buat kebajikan daripada harta yang dia dapat upah, mungkin dia buat itu kebajikan, niat tu baik kerana Allah dan Rasul tu, nak buat kebajikan dan sebagainya, maka dia sedang jihad di jalan Allah. Walaupun pergi kebun, walaupun pergi tempat kerja, kalau niatnya baik, cantik. Tapi kalau dia keluar ni nak cari harta, pendapatan, semata-mata nak tunjuk hebat, aku dapat duit banyak, aku boleh beli barang bermai-mai dengan harta yang aku dapat, nak tunjuk kebanggaan, nak tunjuk kemewahan, semata-mata dia sedang jihad di jalan syaitan. Jalan syaitan. Keluar nak tunjuk hebat, nak tunjuk bangga, nak tunjuk ada apa nilai. Jadi niat tu menentukan apa yang kita buat tu ada pahala ke tak ada pahala, ataupun dapat dosa lah pula. Walaupun datang ke tempat yang baik, bila niat dia salah akan dikira dosa. Contoh datang masjid, tempat yang baik nak semayang, tapi niatnya kerana supaya orang nampak aku ni rajin, kan, niat tak betul, maka akan dicatat dosa, tak ada pahala. Semua bergantung pada permulaan yang Allah nak perhati benar dalam niat kita tu. Walakin yanzuru ila niyatikum wa a'malikum. Allah nak tengok yang tu dulu. Jadi sebab tu bab niat ni sangat penting. Sangat penting dalam amalan kita. Malah sebagian ulama mengatakan kalau orang tu ada niat yang baik, sungguh-sungguh dia niat yang baik, tapi tak berjaya buat, tetap dicatat pahalanya. Niat esok sehari Zuhur lagi nak datang, tiba-tiba time Zuhur tu lah kita sakit ke demam ke, tak boleh bangun, tetap dicatat pahalanya. Kerana niat kita yang baik tersebut. Kerana itu tempat pertama, tempat pertama Allah nak perhati tentang niat kita dan apa yang ada dalam hati kita. Jadi kata Abu Dhar, dia menceritakan bila Nabi tanya kenapa kau datang, datang kerana Allah dan Rasul.
Maksudnya datangnya ikhlas kerana Allah. Baginda menyuruh aku duduk. Abu Dhar kata, duduklah. Maka aku pun duduk di samping baginda Rasulullah SAW. Aku tidak bertanya apapun, duduk diamnya. Dan baginda tak sebut apapun. Dan baginda pun diam. Aku diam di sana berapa saat lamanya, sampailah Sayyidina Abu Bakar datang. Dengan berjalan tergesa-gesa. Dia mengucap salam dan baginda menjawab salam. Baginda bertanya kepadanya, kenapa engkau datang? Dia jawab, aku datang kerana Allah dan Rasul. Abu Bakar jawab. Baginda memberinya isyarat untuk duduk sebelah. Maka dia pun duduk di atas timbunan tanah di hadapan baginda Rasulullah SAW. Antara baginda dan timbunan itu ada jalan. Antara baginda dan timbunan itu ada laluan. Setelah Abu Bakar duduk dengan sempurna, baginda memberinya isyarat untuk duduk di samping kanan. Rasulullah suruh Abu Bakar duduk belah kanan dia, di atas timbunan tanah tersebut. Kemudian datanglah Sayyidina Uthman yang lalu memberi salam. Baginda menjawab salam, kemudian bertanya, kenapa engkau datang? Dia jawab, aku datang untuk Allah dan Rasulnya. Baginda memberikan isyarat untuk duduk, maka dia duduk di atas timbunan tanah itu. Lalu baginda memberikan isyarat untuk duduk di samping Umar. Oh, ada tertinggal tadi. Sayyidina Umar yang kedua. Setelah Abu Bakar, Umar. Sayyidina Umar dulu, baru Sayyidina Uthman. Jadi seolah susunan Abu Bakar, Umar, Uthman. Kemudian baginda bersabda dengan sabda yang tidak aku mengerti awalnya, selain baginda kata, di awal aku tak apa faham, kata Abu Dhar, hanya sedikit yang tersisa. Kemudian baginda menggenggam 7 buah atau 9 buah biji, bukan buah biji, 9 biji batu, 7 atau 9 biji batu kecil-kecil, batu kerikil. Digenggam. Maka kerikil itu bertasbih di tangan baginda. Dengar bunyi tasbih, subhanallah, tak tahu suara macam mana tuan-tuan. Sampai terdengar suaranya seperti suara ratapan batang kurma, kisah batang kurma tu, yang dibuang menangis. Dengar, semua dengar. Kemudian baginda memberikan batu tersebut pasing kepada tangan Abu Bakar. Kerikil itu masih bertasbih di tangan Abu Bakar. Kemudian baginda mengambilnya dan meletakkan di tanah. Kerikil itu diam. Tak kat tanah, diam batu tu. Seperti kerikil batu-batu yang lain diam. Lalu baginda genggam lagi, ambil lagi. Bunyi pula tasbih. Nabi letak atas tapak tangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Batu-batu tersebut bertasbih kembali di tapak tangannya seperti awal tadi, di tapak tangan Abu Bakar. Kemudian baginda meletakkan di tanah, membiarkan, dan diam membisu. Diam pula, tak bunyi. Nabi genggam lagi pula dan meletakkan di atas tapak tangan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kerikil itu bertasbih semula di tapak tangan Sayyidina Uthman seperti ketika di tapak tangan Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian baginda mengambilnya dan meletakkannya di tanah, maka atas batu itu membisu, diam. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan juga Imam Sayuti dalam kitabnya Khasa'isul Kubra, dan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Jami'ul Awsat, dan berbagai riwayat yang lain. Ada riwayat lain yang lebih detail sampai 4 orang kisah seumpama ni lah juga. Ketika tu riwayat Abdullah bin Mas'ud, tak salah saya, yang dia tukang jaga pintu pagar kebun kurma. Nabi duduk dalam kebun kurma. Abdullah bin Mas'ud jaga pintu pagar. Tiba-tiba Abu Bakar datang ketuk masuk, duduk belah kanan, Umar, Osman.
Itu datang Sayyidina Ali duduk bertentangan dengan Rasulullah SAW. Jadi kanan, semuanya melengkong macam tu sebab ada kolam air. Nabi rendam kaki dalam kolam air, kolam tengah kebun kurma. Jadi sahabat pun melengkong macam tu. Dalam beberapa riwayat sehingga para ulama menafsirkan seolah itu isyarat susunan pemerintah setelah kewafatan Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan itu sistem khalifah, kerana semua pelantikan khalifah itu dengan mesyuarat. Mesyuarat daripada sahabat yang ada. Seperti mana Rasulullah tak pernah appoint pun. Lepas ni Abu Bakar lepas tu Umar tak. Tapi itu yang berlaku. Seolah orang faham, walaupun secara pelantikan awalnya bukan kerana isyarat tu. Bukan kerana isyarat tu, tapi pelantikannya takdir Allah terjadi apa yang Nabi seolah macam susun. Bukan mereka pilih kerana susunan tu, tak. Faham kan? Tapi seolah terjadi apa sesuai dengan apa yang disusun oleh Nabi SAW. Itu takdir Allah SWT. Allah tentukan. Abu Bakar dilantik di satu perhimpunan. Umar juga dilantik setelah mesyuarat. Abu Bakar wafat. Umar setelah syahid ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, maka Sayyidina Umar sempat wasiat. Dia sempat wasiat. Orang tanya dia, wahai Umar, selepas engkau ni kau nak cadang tak siapa-siapa yang akan dilantik jadi khalifah? Sayyidina Umar kata, aku tak mampu nak lantik seorang daripada sahabat-sahabat yang ada di zaman Nabi SAW, kecuali aku minta kamu bermesyuaratlah. Biarlah lantik ahli mesyuarat ni sekurang-kurang 6 orang ni. Sayyidina Umar bagi pendekkan list pada 6 orang ni calon. Kamu mesyuaratlah, bincang siapa antara 6 ni. Bagi dia orang sendiri yang pilih. Abu Bakar yang dia pilih adalah Uthman, Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dan 3 yang lain lah, saya tak ingat 3 yang lain. Jadi antara 6 orang ni Sayyidina Umar bagi cadangan suruh mesyuarat. Maka mereka mesyuarat, 3 daripada 6 tu tarik diri. Kami tak nak. Tinggal 3 lagi, dipendekkan list. Sebenarnya 3 tu Uthman, Ali, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf pula kata, aku rasa beban, aku tak mampu nak menanggung jawatan khalifah, tak mau. Tinggal 2 orang, Uthman dan Ali. Maka Abdul Rahman bin Auf berbincang berdepan, bersemuka dengan Ali, bersemuka dengan Sayyidina Uthman. Akhirnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kata, dia bagi cadangan dan calonnya adalah kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dia mencalonkan. Akhirnya Sayyidina Ali pun mengiyakan. Jadi naiklah Sayyidina Uthman bin Affan. Begitulah peristiwa seterusnya. Itu sistem khalifah yang ada. Sistem khalifah, kata Nabi SAW, khalifah selepas aku hanya 30 tahun. Hanya 30 tahun. Selepas 30 tahun tu adalah al-muluk. Muluk ni sistem monarki, raja-raja. Lain sistem, walaupun nama khalifah, Khalifah Umawi, Khalifah Abbasiyah dan sebagainya. Tapi bukan lagi sistem khalifah. Disebut oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Khulafa. Tentang hadis Nabi sebut 30 tahun sahaja. Nama hadis lain pun ada. Setelah itu sistem raja-raja. Sebab sistem khalifah bukan dengan pelantikan anak jadi pengganti. Lepas aku nanti anak aku jadi pengganti. Naik dia pula, lepas aku anak aku jadi pengganti. Itu sistem raja. Jadi semua 30 tahun ni, berapa orang yang ada dalam 30 tahun? Walaupun dalam sejarah tercatat hanya 4 Khalifah Ar-Rashidin sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi kalau nak ikut apa yang Nabi sebut, khalifah selepas aku 30 tahun, maka hitungan 30 tahun tu yang melengkapkan 30 tahun terakhir bukan Sayyidina Ali, ada seorang lagi. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Hasan bin Ali, anak anda, cucunda baginda Nabi SAW, anak anda pada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Hasan sempat pegang jawatan hanya 6 bulan.
Selepas wafat Sayyidina Ali, orang Kufah lantik bai'ah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan pegang jawatan khalifah. Berlalulah beberapa bulan, setelah tu orang Syam, Syria pun nak lantik khalifah satu lagi. Nak bai'ah khalifah seorang lagi, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka Sayyidina Ali tak mampu nak redakan keadaan tu, nak tenangkan. Akhirnya Sayyidina Ali pilih untuk aku letak jawatan. Sayyidina Ali pilih, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali pilih untuk letak jawatan. Maka dia pun turun jawatan khalifah. Orang Syam naikkan Sayyidina Muawiyah supaya khalifah Islam ni seorang je, jangan ada dua orang pula. Itu yang Nabi sebut, cucunda aku ini Sayyidina Hasan, mafhumnya adalah orang yang mendamaikan di antara dua kelompok yang sedang bermusuhan. Mendamaikan dua kelompok. Jadi yang Kufah nak pertahankan Sayyidina Hasan, yang Syam nak naikkan Sayyidina Muawiyah, dah mula jadi panas. Maka Sayyidina Ali kata, Sayyidina Hasan kata, aku letak jawatan. Tarikh dia letak jawatan tu bertepatan dan melengkapkan dengan bilangan harinya. Bukan tahun saja, tahun 30, dan bilangan hari iaitu 12 Rabiul Awal, ataupun lebih kurang macam tu tarikh wafat Nabi SAW. Jadi tarikh wafat Nabi, tarikh pelantikan Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Hasan turun letak jawatan, lengkap, cukup harinya 30 tahun, jumlah sampai ke harinya 30 tahun. Setelah tu naiklah Sayyidina Muawiyah jadi Khalifah Umawi yang pertama. Setelah tu dia masih hidup, dia dah appoint dah, anak anda aku akan lantik, iaitu Yazid. Wafatnya Sayyidina Muawiyah, naiknya Sayyidina Yazid. Begitulah seterusnya. Apa yang Nabi sebut tu tepat. Khalifah selepas aku hanya 30 tahun sahaja. Ala kulli hal, jadi kita nak sebut tadi susunan ni kebetulan. Apa yang Nabi susun ni secara kebetulan jadi khalifah susunan. Setelahnya. Sampailah Sayyidina Ali dan sampailah Sayyidina Hasan. Boleh juga kita kata khalifah setelah 5 orang khalifah setelah Nabi SAW. Iaitu sampai Sayyidina Hasan, walaupun Sayyidina Hasan ni hanya 6 bulan sahaja. Akhirnya Sayyidina Hasan syahid, diracun sehingga dia wafat dalam keadaan demikian. Sayyidina Husain tanya Sayyidina Hasan, siapa yang racun kau tahu tak? Dia kata, aku kenal. Tahu sangat siapa yang letak racun dalam makanan dia. Beritahu kat aku supaya kami boleh hukum dia dengan hukuman Islam. Sayyidina Hasan kata, aku tak nak beritahu, aku dah maafkan dia. Tak nak beritahu. Jadi menjadi rahsia, tak tahu siapa yang letak racun dalam makanan Sayyidina Hasan. Ala kulli hal, gitulah susunan apa yang cerita tadi. Abu Dhar menceritakan kedudukan para sahabat tersebut, seolah terjadinya susunan khalifah Islam. Maka kita ahli sunnah wal jamaah menganggap semua itu adalah sahabat-sahabat yang termulia. Tapi walaupun sebahagian puak-puak Syiah yang menghina Abu Bakar, Umar dan sebagainya, Osman, tapi mereka menyanjung Sayyidina Ali. Ala kulli hal, itulah satu peristiwa yang aneh, yang hebat. Batu bertasbih di tapak tangan baginda Rasulullah SAW kerana kena sentuhan tangan Nabi. Jadi semua yang kena sentuhan. Tongkat Nabi, berapa tongkat kita sebut, berapa batang tongkat yang Nabi hadiahkan kepada Tufail bin Amru, yang awal-awal orang Yaman pertama masuk Islam di Mekah. Nabi hadiah pada dia, tongkatnya bercahaya. Nabi hadiah pada Qatadah bin Nu'man, tongkat bercahaya. Macam-macam tongkat Nabi yang Nabi hadiah. Okey, sebenarnya batu-batuan memberi salam kepada Nabi SAW. Di antara mukjizat baginda adalah batu-batu laluan Nabi semuanya ucap salam kepada Nabi SAW, walaupun semenjak sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Semasa dia kanak-kanak, zaman apa? Zaman dia jadi kanak-kanak, dibawa oleh Halimatun Sa'diyah untuk menyusu di kampung Bani Sa'ad. Perjalanan sampai Halimah ni cerita pengalaman setelah dia Nabi dah besar sampai Madinah dah.
Halimah sempat sampai Madinah, tapi dia wafat tak lama, dia wafat di Madinah. Jadi Halimah cerita balik, dulu dia punya takut bila dia bawa baginda Nabi SAW ni, benda pelik berlaku. Sehingga antaranya dalam laluan dia nak balik ke kampung Bani Sa'ad, dia terdengar suara bagi salam dalam gelap-gelap, kan? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dia tengok kiri kanan, tak ada pun Nabi, tak ada orang pun. Siapa bagi salam? Siapa Nabi Allah? Siapa Rasulullah? Mana dia faham? Dalam keadaan takut, terus bergerak dengan laju. Unta dia mampu jalan dengan laju. Itu kisah Halimah. Di antara mukjizatnya, Nabi kata, Nabi sini sebut dalam riwayat Imam Muslim, Sahih Imam Muslim, inni la'arifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, inni la'arifu al-an. Aku sangat kenal, sangat tahu, sangat kenal batu-batu yang pernah bagi salam kat aku masa sebelum aku jadi Nabi lagi, sebelum aku diutuskan jadi Nabi lagi. Oh, banyak batu, laluan pergi mana je dengar Nabi dengar bagi salam. Dan aku, sampai hari ni Nabi kata aku kenal, aku boleh tunjuk kat kamu yang tu. Masya Allah, ini mukjizat luar biasa. Sampai Nabi boleh kenal batu yang pernah bagi salam kepada Rasulullah. Ini boleh kita kata batu di kawasan Mekah ni, tuan-tuan, kan? Seolah sahabat Nabi yang masih hidup. Seperti mana pokok yang masih hidup di mana, tuan-tuan? Pokok sahabat sampai sekarang ada lagi. Saya duk teringin nak pergi, tak sampai lagi. Itu di Jordan, pokok sahabi. Bila ada orang yang pernah pergi, dia sampai tengok, masih hidup tengah padang pasir, keliling padang pasir, tak ada sungai, tak ada apa. Pokok tu jadi rimbun pagar. Dulu dia tak letak pagar. Dalam akhir-akhir 4-5 tahun ni, mungkin terakhir ni, dia letak pagar sebab ramai sangat pergi, takut merosakkan pokok, dia letak pagar lah. Ada yang boleh masuk. Mungkin Habib Najmuddin pernah sampai, dia pernah bawa jemaah pergi ke sana. Pokok sahabat yang Nabi pernah duduk di bawah pokok tu, berteduh di situ. Sampai hari ni hidup segar bugar. 1000 tahun, kan? 1400 tahun. Tu sahabat Nabi yang masih hidup. Begitu juga batu-batu di Mekah. Lepas tu kita yalah, kalau pergi Mekah ni jangan hanya duduk. Yalah, kadang-kadang kita tak mampu, tak larat. Duduk hotel, pergi masjid, hotel masjid. Bolehlah kita ambil masa jalan-jalan sikit, pergi ke Gua Hira dan sebagainya. Kerana jangan kata alah penat je dapat, sia-sia je, tak ada apa. Tak. Kita pergi menziarahi tempat-tempat yang Rasulullah menziarahi. Rasulullah pernah duduk, batu-batu tu pernah jadi saksi Nabi SAW. Mudah-mudahan kita juga bersahabat dengan batu-batu yang bersahabat dengan Nabi SAW. Masya Allah. Di antara mukjizat baginda lain adalah pokok-pokok, gunung-gunung juga memberi salam. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fa kharajna fi ba'dhi nawahiha famastaqbalahu jabalun wala syajarun illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, Sayyidina Ali kata, sering ikut Nabi, follow Nabi di Mekah-Mekah ni, jalan-jalan ke batu sana, bukit sini. Kami pernah pergi ke sebahagian penjuru Madinah, Mekah, maka tidaklah ada bukit atau pokok melainkan semua ucap salam kat Nabi. Nabi ronda-ronda jalan Mekah, pergi bukit tu ke ni, lorong sini. Aku di sini dengar pokok batu bagi salam pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Suara yang jelas, sahabat lain mendengar. Insya-Allah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi itulah apa ni, kadang-kadang orang anggap penatnya, sia-sia aja pergi Gua Hira, tak ada apa pun, batu habuk atas, taik burung banyak-banyak, kan. Ya, bukan tujuan kita nak cari benda tu, tapi tujuannya sebab batu ni pernah jadi saksi, pernah bagi salam, pernah berdialog dengan Nabi. Ni sahabat Nabi yang masih kekal, batu-batu yang ada kawasan Mekah. Hadisnya, burung datang mengambil haknya kemudian pergi dan tidak kembali. Sahabat
Sebagian sahabat mengambil 2 ekor anak burung merah. Tak tahulah burung merah ni apa ni. Hadis ni hadis hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ni hadis yang ketiga. Maka ibunya burung menangis-nangis lah, cara burung ni menangis-nangis cari anak dia. Abdullah bin Mas'ud cerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa mararna bi syajaratin fiha farkhan humratin fa akhadnaha fa qala faja'atil hamrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tafrishu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fajja'a hadhihi bi farkhaiha qala fa qulna nahnu qala farudduhuma faradadnahuma ila mawdi'ha falam tarja'. Baginda Nabi, kami bersama baginda Rasulullah SAW dalam satu musafir. Kami lalu di sebuah pohon yang di situ ada sarang burung. Ada 2 anak burung dalam sarang tersebut yang masih merah, masih kecil, masih merah. Kami pun ambil anak burung tu, ibu dia tak ada, masa tu tak ada. Kami pun ambil anak burung. Maka ibu burung tersebut datang kepada Rasulullah SAW, menangis terciap-ciap dia tadi, datang mengadu kat Nabi. Ya Rasulullah, tak tahulah mengadu macam mana. Nabi faham bahasa burung tu. Mengadu hal tentang anak dia hilang ni lah. Jadi Nabi terus tanya kami, kata Abdullah bin Mas'ud, dia tanya, siapa yang mengambil dan menakutkan burung ini dan mengambil 2 ekor anak dia? Nabi tak tahu pun benda tu 2 ekor. Tak nampak pun, Nabi tak nampak pun 2 ekor tu. Tapi seolah burung tu cerita dia ada anak 2 ekor, dia hilang. Nabi kata, siapa yang menakutkan burung ni sampai dan ambil 2 ekor anak burung ni? Burung ni cerita dia ada anak 2 ekor. Ngambil kedua anaknya. Kemudian kami jawab, ya kami ya Rasulullah, kami yang ambil tadi ni. Baginda bersabda, pulangkan balik, letak balik dengan 2 ekor burung tu, anak burung. Maka kami pun letaklah semula 2 ekor burung tersebut, sehingga dan burung itu tak kembali lagi, tak mengadu lagi pada Nabi, duduklah dengan anak dia. Burung boleh mengadu pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyelamatkan burung yang kenal ini susuk Rasulullah SAW. Bukan berarti kita tak boleh ambil anak dia ataupun telur dia kan, dia buat makan kan. Kalau benda tu halal boleh. Cuma seperti kisah unta yang pernah tuan-tuan dengar dulu, bila dia mengadu, dia tak nak disembelih, dia lari tengah pasar, langgar habis semua kedai-kedai orang, mengamuk unta, sehingga tengah-tengah tu ada Nabi SAW. Jadi unta tu break sampai depan, orang semua nak tarik Nabi suruh tepi. Unta ni mengamuk, takut kena langgar. Nabi tak nak, Nabi duduk situ juga, biar. Unta tu datang betul dengan Nabi, sahabat dah risau, kena langgar habis Rasulullah nanti. Tiba-tiba unta tu break depan Nabi, duduk lipat kaki dia, kenai Rasulullah. Tak ada siapa mengajar dia. Rasulullah rupa macam ni, tak ada siapa dia. Seluruh Rasulullah SAW. Maka derhakanya si umat Nabi yang tak mau kenal Nabi SAW. Seluruh alam kenai Rasulullah. Seluruh alam, binatang, pokok, batu kenai bagi salam. Unta tadi yang langgar semua orang, langgar kedai orang, langgar semua, depan Rasulullah duduk, lipat kaki dan sujud kat kaki Nabi. Nabi tengah berdiri, kepala dahi dia letak di hujung kaki Nabi SAW, sujud pada Nabi SAW. Maka dia cerita, Nabi pun tepuk-tepuk, sapu-sapu lah belai-belai dia. Tiba-tiba Nabi terus tanya, siapa tuan dia? Siapa tuannya ni? Datang seorang anak muda kata, ya Rasulullah, ini unta kami, unta keluarga kami. Sini, apa yang kamu cakap, kamu buat sehingga dia mengadu sesuatu ke aku? Oh ya Rasulullah, tadi ni kami cakap di kandang tu, kami fikir unta ni dah tua dah, tak sesuai nak buat kerja angkat barang lagi dah. Kami nak sembelih dia, nak buat kenduri makannya.
Oh, Nabi kata itulah sebab dia tak nak disembelih, dia lari di sini. Dia tak nak disembelih. Sedangkan unta kan halal, boleh sembelih, bukan benda haram. Tapi Nabi cari jalan nak selamatkan unta ni juga. Kerana dia kenal Nabi, rapat dengan Nabi, sanjung Nabi, sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tu Nabi kata macam inilah. Nabi fikir macam mana? Nabi kata macam ni, jual je lah unta ni kat aku nak beli. Jadi anak muda tadi kata, ya Rasulullah, kami pun kalau nak jual tak payahlah, kami hadiah, walak, ambillah untuk engkau ya Rasulullah, hadiah. Jadi dah tukar milik, unta ni hak Nabi. Maka Nabi kata boleh, terima kasih. Dan Nabi kata, mau tak kamu tolong pihak aku, tolong jaga unta ni sampai dia mati. Maksudnya jangan sembelih dia, bagi makan dia macam biasa ke unta kamu yang kamu sayang. Nabi suruh bantu jaga balik, tapi jaga dengan hak, bukan hak dia sendiri dah, hak Nabi ni, unta ni hak Nabi. Tak boleh buat apa-apa lah, kena jaga dengan elok. Maka dia orang kata setuju, bawa baliklah unta tu, selamat unta tu, tak kena sembelih, kan? Sebab dia datang mengadu kepada Nabi SAW. Apa ni? Sebab tu kata para ulama, siapa saja yang mengenali Nabi, merindui, mentakzim, mengagungkan Nabi SAW, menjejaki sunnahnya, insya-Allah mudah-mudahan dia diselamatkan oleh baginda Nabi di akhirat nanti. Seperti mana unta ni selamat daripada sembelih, kisah kijang diselamatkan daripada sembelihan, dan begitulah kisah-kisah burung tadi selamat, kan? Okey, begitulah bicara. Satu kisah yang lain, kambing berbicara. Mungkin kita pernah dengar ni kisah dalam perang Khaybar. Khaybar ni satu kawasan penduduk, kampung lah kita kata, satu kampung Yahudi sepenuhnya. Dia bukan satu tembok, ada tembok besar itu penempatan orang awam, ada tembok kecil, penempatan orang besar dia, ada tembok yang lain penempatan tentera-tentera pahlawan dia. Kira lengkap lah kawasan Khaybar ni, tenteranya hebat, bisnesnya dalaman tu sangat meriah, luarnya tanaman kebun-kebun kurma dia orang sangat subur, lengkap satu perkampungan tu. Tapi bila Nabi dengar pengkhianatan daripada Khaybar pada tahun 6 Hijrah ataupun awal 7 Hijrah Muharram, sebab Nabi balik daripada perang daripada Hudaybiyah pada bulan Zulhijjah tahun 6 Hijrah, balik sampai Madinah. Baru sampai Madinah, Nabi ajak, jom kita pergi Khaybar. Dah dengar pengkhianatan daripada orang Yahudi Khaybar. Ketika tu orang Madinah, orang munafik Madinah, dulu dia orang tarik diri, tak nak ikut Nabi pergi Mekah. Orang munafik ni tak ada alasan, dia malas nak ikut. Tak pergi peristiwa Hudaybiyah 6 Hijrah tu. Bila Nabi balik, Nabi bagi tahu nak pergi ke Khaybar. Oh, dia orang kata kalau Khaybar kami nak pergi, kami nak pergi. Sebab Khaybar ni kalau dapat tawanan, wanita-wanita dia cantik, harta banyak. Kalau jadi untunglah kalau boleh menang tu, oh dapat harta banyak. Dia fikir harta aja. Nabi tak nak. Nabi kata kamu yang tak ikut ke Hudaybiyah tak payah ikut. Kami Rasulullah nak bawa hanya orang yang ikut Hudaybiyah ikut ke Khaybar. Yang tak ikut Hudaybiyah tak payah pergi ke Khaybar. Khaybar utara Madinah. Mekah, Hudaybiyah ke Mekah belakang selatan tu. Madinah ke atas. Lebih kurang dalam dekat-dekat hampirlah 100 km daripada Madinah. Khaybar. Dia luar pada kawasan tanah haram. Khaybar ni tinggal tu je satu perkampungan Yahudi yang masih hidup. Yang lain Bani Quraidah, Bani Qainaqa, Bani lain semua dah halau dah, kena halau dah. Tinggal satu tu. Nabi pergi hanya tadi 1,400 atau 1,500 orang. Pergi dengan berjalan kaki, ada kuda dan sebagainya. Orang Yahudi dah dengar macam tu dah mula menggeletar, takut. Itu yang jadi slogan orang Palestin, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Ingat Khaybar wahai Yahudi, ingat Khaybar. Ini tentera Muhammad dah datang. Sedangkan perkampungan Khaybar ni pahlawan dia hebat-hebat, tentera hebat-hebat, peralatan yang cukup canggih, hebat. Nabi datang dengan ala kadar senjata yang ada, pergi terus kepung sehingga berlakulah peperangan dengan
pahlawan yang paling digeruni oleh orang Yahudi, yang kira anggap pahlawan paling hebat lah. Kan? Jadi akhirnya dia berdepan dengan Nabi. Dia kata, mai kita lawan seorang demi seorang. Kononnya dia confident boleh menang. Jadi budaya dulu kalau nak perang ni, dia lawan dulu, pilih 3 orang lawan one by one, tang sampai terbunuh, kedua ketiga. Jadi lawan yang pertama menang kaum Islam, pahlawan yang paling hebat tu mati. Yang kedua, yang ketiga menang. Lepas tu tapi Yahudi tu tetap nak lawan ramai-ramai, barulah berlakunya peperangan. Peristiwa yang panjang lah Khaybar ni. Ala kulli hal, ni kisahnya. Selesai perang Khaybar, selesai. Sayyidina Ali dapat jajah apa semua, dapatlah orang Yahudi sebahagiannya lari keluar. Surrender, lari keluar, pindah mereka ke Syam. Kosong Khaybar. Cuma ada sebahagiannya umat Islam, Yahudi. Jadi tawanan pun dapat, wanita-wanita menjadi tawanan. Perang Khaybar, seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith. Nama dia orang macam lebih kurang Arab juga lah. Zainab binti Harith. Orang Yahudi. Dia merupakan isteri kepada Salam bin Mashkam. Ketika itu Nabi dah selesai perang semua, dia orang masaklah jamu Nabi. Antaranya Zainab ni tukang masak. Menghadiahkan daging bakar. Dia tahu Nabi suka makan kaki kambing, kaki kambing. Dia pun masak kaki kambing, bakar nak kaki kambing. Tapi dia telah letak racun, disalut dengan racun kat kaki kambing yang nak hadiah pada Nabi SAW. Ada 2 batang kaki yang depan tu dia bagi pada Nabi dan kawan Nabi, sahabat Nabi lah. Dia bertanya, tiba-tiba hidang dah depan Nabi. Nabi dah pegang kaki tersebut, sahabat tadi mempegang kaki, dah gigit. Nyanya telan. Nabi baru letak di gigi. Tiba-tiba Nabi letak balik, tak jadi gigit, baru letak kena gigi. Letak balik. Terus Nabi tanya, siapa yang masak daging ni, bakar daging ni? Maka Nabi tanya demikian, maka cek, barulah mengaku si Zainab tu. Yang ada, maka mereka pun mengumpulkan dan baginda bertanya kepada mereka, apakah kalian akan jujur kepada aku untuk bercakap benar? Mereka pun bersumpah bahawa mereka akan cakap benar. Baginda bertanya, apakah kalian meracuni kambing ni? Siapa yang masak ni? Seorang perempuan mengaku, Zainab binti Al-Harith tadi. Dia mengaku, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau sanggup letak racun kat daging ni? Kan? Mereka menjawab, ya, kenapa sanggup? Rupanya Zainab tu jawab, kerana nak uji engkau adakah Rasul yang sebenar. Nak main test-test pula dengan racun ni. Jadi kalau engkau Rasulullah yang sebenar, memang engkau selamat. Sahabat sebelah akhirnya syahid dia kerana racun tadi yang dah makan. Jadi ternyata Nabi selamat daripada daging tu. Sehingga orang tanya, ya Rasul, macam mana kau boleh tahu benda ni dah ada racun? Nabi bagi tahu, daging kambing ni yang cakap kat aku, da'ni ya Rasulullah inni masmumun. Tinggal aku, jangan makan aku ya Rasulullah, kerana aku dah letak racun dah. Daging yang dah bakar tuan-tuan, bukan daging baru sembelih, baru potong, ni dah bakar dah, kan? Dah bakar, dah kena sembelih, dah bakar semua. Macam itulah keadaannya. Yang sebutnya bahawa sentuhan tangan Nabi semuanya akan berbicara, jadi hidup semula. Mudah-mudahan hati kita yang sentiasa tersentuh dengan kisah Nabi SAW akan jadi hidup. Walaupun kita tak ada sentuh fizikal, tapi sentuhan dengan hati kita. Sering baca kisah Nabi, sering mendengar kisah Nabi, banyak bersalawat kepada Nabi SAW, cinta kepada sunnahnya, itu sentuhan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semakin hidup hati kita, dan di akhirat nanti akan mendapat syafaatnya penyelamat kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kisah tadi, akhirnya Nabi terselamat daripada racun yang diletak pada
apa ni, daging kambing tadi ni. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya, dalam bab at-tib dan bab yang lain-lain. Dan juga dalam riwayat Imam Abu Daud. Masya-Allah. Sayyidina Jabir sedar dari pingsan kerana berkat siraman air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menziarahiku di perkampungan Bani Salamah. Tapi sikit ni masa tuan, hadis terakhir kita. Baginda mendapati aku sedang pengsan. Waktu tu dia sakit, Jabir ni sakit dan pengsan. Baginda minta air sikit. Kemudian baginda berwuduk lalu menyiram air saki-baki wuduk tu. Ambil dan Nabi siram kepada muka Jabir bin Abdullah. Maka aku pun tersedar. Dia ada pengsan tadi. Aku katakan, apa yang harus aku lakukan pada hartaku ya Rasulullah SAW? Dia rasa dia nak meninggal dah lah, Jabir ni. Jadi dia minta dah Nabi bagi wasiat, pesanan, harta ni aku nak buat apa? Nak kena wasiat ke? Nak kena bahagi siap ke? Macam mana? Tiba-tiba turun ayat Al-Quran. Ini ayat pertama memadamkan, memansuhkan hukum wasiat. Okey, hukum wasiat pada asalnya adalah fardu ain, wajib setiap individu muslim. Apa tu Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut, wajib ke atas setiap individu muslim kamu semua apabila hampir saat kematian, in taraka khairanil wasiyah, wajib meninggalkan wasiat yang baik-baik. Dalam surah Baqarah kita dah baca ayat tu kan, surah Baqarah. Wajib kita tinggal buat wasiat sebelum kita mati. Jadi kalau tak buat wasiat, berdosa kita. Ya. Hukum tu berlalu beberapa tahun sehinggalah turun ayat kisah Jabir ni. Jabir tanya, ya Rasulullah, aku nak buat apa dengan harta ni? Nak wasiat ke? Nak bagi terus ke? Nak hebah ke? Nabi terus dapat wahyu. Yusikumullah, surah Ali Imran. Surah An-Nisa. Yusikumullah fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnatayn falahunna thulutha ma tarak, tentang pembahagian harta pusaka. Jadi sejak turun ayat ni, maka kewajiban wasiat untuk harta dah dimansuh. Tak wajib lagi. Itu satunya ayat Quran, antaranya ayat Quran yang ayatnya masih ada kita duk baca, tapi hukum tak terpakai lagi. Tak boleh pakai hukum. Ayat tu yang saya baca tadi, wajib kamu meninggalkan wasiat sebelum mati. Surah Baqarah. Kita dah baca sampai hari ni, tapi hukumnya tak wajib, tak pakai lagi dah. Dimansuh. Sebab tu dalam Quran ni ada 3 kategori. Ada yang dimansuhkan ayat, hukum masih pakai. Ayat Quran dah tak ada. Dimansuh dah, padam. Tapi hukum masih jalan. Seperti hukum rejam bagi orang yang dah kahwin berzina. Itu asalnya Al-Quran. Tapi Al-Qurannya telah dimansuh, hukum masih jalan. Nabi masih menjalani hukum. Sayyidina Umar, sampai zaman Sayyidina Umar menjalani hukum rejam tersebut. Masih hukum pakai. Terbalik pula, ada yang tadi ayat padam, hukum ada, kekal. Terbalik pula, ayat kekal, hukum padam. Seperti ayat wasiat ni lah. Ayat wasiat. Ayat masih kekal, tapi hukum dah terpadam, dah mansuh. Yang ketiga, dua-dua telah mansuh. Ayat Quran pun dah terpadam, hukum pun tak guna lagi dah. Seperti kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dulu kami berpegang kepada menyusu anak, nak jadi anak susuan ni kena menyusu 10 kali kenyang, baru anak tu jadi anak susuan. Ada ayat Quran kami duk baca ayat tu, tiba-tiba ayat tu dimansuhkan, maka Nabi kata, dengan hadis Nabi kata cukup hanya 5 kali yang mengenyangkan si anak tersebut jadi anak susuan. Mansuh hukum 10 jadi 5 sahaja. Jadi anak susuan. Jadi begitu juga ayat ni diturunkan tentang Sayyidina Jabir tadi nak wasiat macam mana. Dia pun nak tanya dalam keadaan dia sakit ni, wasiat nak bagi anak dia berapa. Tiba-tiba turun ayat yusikumullah.
Allah memerintahkan kepada kamu mengenai harta pembagian harta pusaka kepada anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki menyamai 2 bahagian perempuan. Jadi perempuan 1, kalau harta ni 100, perempuan, orang lelaki 200. Itulah 1000, lelaki 2000. 2 bahagian. Tetapi jika anak perempuan itu lebih dari 2 orang, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kongsilah. Anak dia perempuan 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Kongsi yang 2/3 tadi. 2/3 bahagilah 10 orang tu, 6 orang ke. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya hanya 1/2, separuh harta. Dan bagi si ibu, si mati, dan bagi ibu bapa si mati, ibu bapanya, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati mempunyai anak, tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisnya hanyalah kedua ibu bapa dia masih hidup, maka bahagian ibunya 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai berapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sudah dibayarkan hutangnya. Jadi kesimpulan panjanglah tentang pusat faraid ni kan. Nak detail kena detail dengan ustaz faraid lah. Cuma nak sebutnya di sini, dari sudut harta ni mana lebih perlu diutamakan bila si mati telah mati. Yang pertama wajib disegerakan iaitu hutang. Hutang dulu, cek hutang dulu. Yang kedua wasiat. 2 benda ni, hutang dan wasiat. Kalau ayah dulu pernah wasiat lah, duit nanti kau dapat jual tanah tu, kau dia bayar dah, aku wasiat tu duit tu kau bagi kat masjid. Contohnya. Tu kena langsai. Tapi ada syarat-syarat wasiat lah. Syarat-syaratnya. Bila tak menepati syarat, tak boleh juga. Syaratnya tak melebihi 1/3 wasiat kepada orang bukan pewaris dan sebagainya. Ala kulli hal, utamakan hutang daripada harta pusaka tu. Dan itu kewajiban si mati dan anak-anak yang menguruskan. Kalaulah katalah harta ayah tinggal banyak pun, hutang dia banyak, anaklah wajib bertanggungjawab untuk tolong bayar hutang. Hutang tu pindah pada si anak. Jadi yang mewarisi pada pewaris ni, harta warisan ni bukan hanya harta. Hutang pun jadi pewaris, akan jadi warisan, hutang warisan. Anak bertanggungjawab. Jangan kata, itu hutang ayah, bukan hutang aku, bukan hutang anak. Dah. Bila ayah dah meninggal, hutang tu pindah kepada pewaris. Pewaris bertanggungjawab. Dia mewarisi hutang dan wasiat. Wasiat pun dia kena laksanakan. Dan satu lagi janji. Janji ni sebaiknya kita tak guna sebaiknya daripada sumbangan si anak. Janji macam mana? Dia tak wasiat, cuma ayah dulu pernahlah sebut, aku teringin, contohnya nak sponsor Pak Long tu pergi umrah. Ayah dia pernah sebutlah. Jadi bukanlah wasiat dia. Kalau wasiat ni sebut, aku wasiat engkau kau nak buat benda ni. Jadi dia baru ada teringin janji dia, macam janji dengan Pak Long tu nak bayar, nak sponsor pergi umrah. Jadi bila dia meninggal, kita eloklah si anak sebagai bakti dia pada mak ayah dia tunaikan janji tadi ni. Apa yang diteringinkan, benda tu ada syarat dia jugalah. Syarat dia benda tu tak bercanggah, bukanlah maksiat dan sebagainya. Ala kulli hal, benda yang wajib diutamakan hutang dan wasiat. Baru baki daripada tu dijadikan harta faraid. Jangan bagi faraid dulu baru nak kira hutang. Ni salah. Berdosa. Patut harta jadi kita telah merampas hak arwah ayah kita. Kita bagi-bagi dah semua, dapat 1/6, 1/3 habis semua, baru orang minta hutang, baru nak bayar hutang. Mana semua pakai tolak pula. Engkau lah bayar. Tak. Utamakan hutang dulu. Kisah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair simpan harta 3 tahun untuk langsai hutang ayah dia.
Zubair bin Awam. Ya, ayah dia pesan, aku wasiat kat engkau, wasiat supaya engkau bertanggungjawab untuk langsai hutang ayah. Ayah ada tanah sana, tanah sini, tanah sana, tanah sini, engkau jual. Bayar hutang. Dia bagi tahu hutang kepada orang ni. Banyak hutang. Jadi pada atas kertas waktu zaman tu, nak ikut tanah ayah dia yang banyak pun tak mampu nak langsai hutang ayah dia. Kan? Tapi sahabat-sahabat beli tanah Zubair bin Awam melalui Abdullah anaknya. Kerana dia tahu Abdullah ni nak bayar hutang ayah dia, maka sahabat beli dengan harga lebih. Patut tanah ni harga 10,000. Sahabat-sahabat beli 15,000. Contohnya, itulah. Beli lebih. Maka Abdullah bin Zubair bayar hutang semua sampai dia dah habis lah. Apa yang list ayah dia bagi dah habis. Tapi duit tu masih baki sebab orang beli lebih. Duit masih lebih. Maka Abdullah bin Zubair bagi tahu pada adik-adik dia, kata, aku tak nak bagi faraid lagi. Aku nak simpan duit ni dengan 3 ataupun 2 kali haji. 2 kali Arafah. Masuk 2 tahun. 2 atau 3 tahun itulah. Saya tak ingat dengan tepat 2 atau 3 tahun. Jadi pada Arafah dia isyarat, siapa yang ada hutang pada pada Zubair bin Awam ayahanda aku, tolong datang tuntut. Tak ada. Tahun depan isytihar lagi, tak ada. Barulah dia faraidkan pada adik-adik dia yang lain. Jadi faraid ni boleh dilambatkan kalau semata-mata nak langsaikan yang kewajiban utama hutang. Kita tak utamakan yang tu, hutang ayah kita punya pasal lah, dia punya pasal, kita nak ambil faraid harta je. Ala kulli hal, hutang juga akan difaraidkan kepada anak-anak. Maksud bertanggungjawab, anak-anak bertanggungjawab untuk melangsaikan hutang tersebut. Kalau tidak, hutang akan menjadikan benda yang terhalang daripada pahala kita. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas terlajak masa. InsyaAllah mudahan apa yang kita baca tadi akan menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, mukjizat baginda Nabi SAW yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم.